Assalamualaikum, saya Tua. Welcome to Freka Biztalk. Okay guys, hari ni aku nak share sikit. Hari tu aku dah banyak share pasal tips, pasal apa, pasal company orang. Tapi hari ni kita berundur sekejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, hari ni aku nak share beberapa perkara yang tak patut buat dalam bisnes. Atau senang aku simpulkan 3 kesilapan dalam bisnes lah. So, benda ni aku share sebab benda ni terjadi pada aku dan aku akan share kenapa jadi benda ni dan impact bila aku tak buat benda impact bila aku buat silap benda ni. So, nombor satu adalah masalah kedekut. So, masalah kedekut ni tak salah. Memang orang bisnes banyak kedekut sebab kita nak untung banyak. Tapi, kedekut pada tempat dia lah. So, contoh kedekut yang aku cerita hari ni adalah kedekut untuk pelaburan. Pelaburan dalam ilmu, pelaburan untuk pasukan, tim dan pelaburan ambil marketing. Contoh nombor satu, pelaburan untuk ilmu. Tanpa ilmu yang betul, kau sebenarnya kau rasa jimat dekat pelaburan nak bayar belajar sana belajar sini, tapi kau terlupa tentang cukai-cukai kebodohan yang kau akan tanggung dalam tahun-tahun mendatang. Sebabkan kau tak cukup ilmu, kau survive, kau nak langgar dinding, sedangkan ada orang lain yang dah pernah langgar dinding dan kau boleh bagi kau sedikit guideline supaya benda tu tak berulang. Tak dinafikan bila kau join kelas ke, tak kisahlah kelas marketing ke, kelas kewangan ke, kelas pengurusan ke, kau akan ada buat salah, tapi itu normal. Tapi sekarang kita dalam bisnes, kita nak kurangkan less risk. Even kita buat bisnes sendiri, risikonya tinggi. Walaupun profitnya tinggi kalau jadi, tapi risikonya tinggi. Sekarang kita nak kurangkan risiko tu. So kita kena belajar ilmu yang betul daripada orang yang betul. So daripada pelaburan ilmu yang aku kedekut dulu tu, dekat situlah aku gagal untuk membuat pelaburan pada pasukan. Sebab time tu aku rasa baik aku buat seorang, aku untung lebih banyak daripada aku guna hire orang. Tapi bila aku first step pergi ke ilmu tu, aku belajar dulu pasal sistem pengurusan tim. So aku labur pada pasukan. So bila aku labur pada pasukan, barulah aku perasan okay, aku dah delegate sedikit kerja pada A, pada B, pada C. Rupanya aku ada banyak lagi masa dan aku boleh fokus pada kekuatan aku. Seterusnya, masalah kedekut aku dulu adalah tentang marketing lah. Obviously kalau bisnes baru nak start, memang marketing. So aku buat marketing dengan cara verbal, jumpa orang sana, jumpa orang sini, jumpa orang sana. Sedangkan masa tu cara lebih mudah adalah buat online. Boleh teruskan organic punya style tu, tapi online lagi senang. Di mana di waktu kau jumpa orang, kau PR dengan orang, online kau still berjalan. So masa tu aku rasa macam rugi. Buat apa aku bayar Facebook ke Google beribu-ribu, sedangkan aku boleh je dapat benda tu free. Tapi kat situ silap dia, satu, aku kehilangan potential customer. Sepatutnya aku dapat lagi banyak, aku tak dapat. Nombor dua, dekat situlah pesaing-pesaing aku dapat memintas lah kedudukan aku ketika itu. So dekat situ aku belajar juga. Maksudnya marketing ni pun sebenarnya kalau ikutkan banyak cabang dia, untuk brand awareness, untuk sales, untuk conversion, macam-macam kan. Tapi kat situ ambil general dia, marketing sendiri aku dekod. Aku rasa baik aku buat sendiri semua. So bila ada masalah, semua aku boleh buat sendiri. So kau kena ingat, semua risiko pun kau kena tanggung sendiri. So bila ada ilmu, ada team, ada marketing yang betul dan benda-benda lain, kau kena ingat dia akan mengurangkan risiko. Kesalahan atau kerugian pasti ada dalam bisnes, tapi dia mengurangkan risiko. At least bila berlaku masalah, kau tak handle seorang-seorang. Bila berlaku kesulitan, kau ada team yang kau boleh delegate buat kerja. Tak adalah semua ikut pada masa kau. Itu belum cerita lagi kalau kau sakit. Kalau kau sakit seminggu lah tak ada income. Kalau ada di kerja-kerja yang tengah berjalan, kau terpaksa refund ke customer. Terpaksa pula bila kau tak monitor baju salah ke apa benda, kau terpaksa bayar pula cost defect tu. So itulah masalah aku nombor satu bila terlalu kedekut dulu. So ini semua pengalaman aku sendiri. So nombor dua, aku punya kesilapan adalah ni masa permulaan. Masa permulaan kesilapan aku adalah meminta nasihat pada orang yang kurang tepat. Maksudnya dekat sini rumusan dia adalah circle kau. Aku bermula bisnes masa student lagi, masa dalam belajar. So circle aku adalah student. Kita tak nak salahkan circle kita tau, tapi kita salahkan diri kita sebab kita bertanya, kita tak salah duduk circle student, memang kita student, tapi bila kau nak buat bisnes kau kena tanya pada orang yang buat bisnes. Tak kisahlah student ke atau orang luar ke, sama juga macam kau main bola sepak. Kau pergi tanya law bola sepak dekat orang yang main basketball. Benda tu salah kat kau, tak salah orang main basketball tu. So pada ketika itu aku membuat
kesilapan dengan bertanya dengan rakan-rakan aku punya rakan-rakan baik lah sekitar aku, di mana ketika itu dia orang tak buat bisnes pun. Adalah seorang dua buat bisnes. So kebanyakannya orang tak buat bisnes dan tak minat pun tak bisnes. Bukan salah dia orang tapi salah aku sebenarnya yang bertanya. So aku banyak bila nak buat, contoh aku nampak potential ni, boleh jual benda ni, boleh pergi market ada demand dia, aku tanya, weh benda ni boleh jual tak? Oh benda ni tak boleh jual lah, benda ni dah ramai orang jual. Benda ni boleh buat tak? Benda ni susah dong, kau nak buat macam ni. Bila aku tanya, ni boleh start tak? Ni nak kena pakai ni, baik kau fokus je belajar apa benda. So bila kau buat macam tu, kau akan, bila kau balik, kau akan fikir balik, betul juga dia orang cakap ni, betul juga. So kau akan delay. Bila kau delay, nombor satu, idea yang kau fikirkan tu boleh jadi kau orang pertama. Boleh jadi lepas kau dah fikir delay, mungkin kau start, masa kau start lambat tu, kau dah orang ke 10 ke 11 start benda tu. Orang lain dah start dulu. Nombor dua, boleh jadi kau cancel dia idea tu. Kau rasa benda boleh pergi, gut feeling kau mengatakan benda boleh pergi, tapi tak jalan sebab kau memikir banyak sangat. Sebab persoalan-persoalan yang diberi oleh circle-circle kau dapat jawapan banyak yang negatif dekat dalam otak kau. So kau rasa macam, ni benda tak boleh buat. Aku takut lah kalau aku buat, memang aku dah cakap tak boleh buat. Dia akan cakap, mesti aku dah cakap hari tu, kau jangan buat. Sedangkan dia pun memang tak buat bisnes. So kat situ kesilapan aku. Sebab tu lah, ada dalam kesilapan tu yang membuatkan aku terlambat sikit daripada aku punya kawan-kawan bisnes yang lain. Dekat situ aku akui kesilapan dia adalah dalam membuat keputusan. Kita tanya orang yang salah, kita tanya orang yang tak tepat, circle yang salah. So benda yang penting untuk mula bisnes adalah kau kena duduk dalam circle positif. Kita boleh tengok macam mana contoh perniagaan insurans atau penapis air. Mereka ada komuniti diorang. Diorang sentiasa guide ejen-ejen diorang, selalu bawa pergi HQ ataupun buat discussion, meeting atau kelas. Sebenarnya sebab diorang nak pastikan anak-anak buah diorang atau yang nak menjalankan bisnes ni berada dalam circle yang betul, berada dalam circle yang positif. Bukan nak cakap orang yang masuk tu tak tahu insurans ni akan banyak ada rejection. Diorang tahu, tapi nak pastikan positive vibe tu ada supaya dia orang sentiasa semangat untuk buat benda ni. Sebab nak cakap insurans teruk sangat pun, ramai yang berjaya, ramai yang kaya, ramai yang sukses betul-betul lah. Tak kisahlah suri rumah ke, student ke, ataupun bekas pekerja kerajaan ke, kerja swasta ke, ramai yang berpindah ke sini. Tapi orang still akui juga benda tu banyak rejection. So at last kau punya matlamat dan kau punya effort juga. So dekat sini circle ni membantu untuk kau memastikan kau ni terus capai kau punya mission dan matlamat kau tu dengan jelas tu, tak tanpa gangguan negative vibe. Nombor tiga, benda yang selepas aku bermula, aku tak buat benda tu for many years dan aku terpaksa tanggung benda-benda tu. Selepas tu banyaklah kesilapan dia. Nombor tiga ni aku nak cerita kesilapan adalah aku tak merekodkan apa-apa transaksi atau apa-apa rekod tentang perjalanan bisnes aku. Tak kisah dari segi database transaksi kewangan, aku tak rekod penjualan punya data, untung ke rugi ke, kos aku tak study margin berapa persen. Aku tahu macam ni tambah RM5 kita boleh untung, darab 100 lain RM500. Aku tak fikir pun kos-kos tu sebenarnya berlepas ke gaji aku, lepas ke duit minyak, lepas ke kalau berlaku kesilapan, lepas ke kalau aku ambil staff atau ada hire freelance ketika itu, atau ada ambil office macam sekarang. So benda-benda tu, so kau nak study, kau nak kaji margin tu, kau kena ada data yang lengkap lah. Berapa kita punya cost, berapa ni. So benda-benda tu aku tak hiraukan masa tu. So apa yang berlaku adalah dalam 2 tahun aku still buat bisnes, tapi bisnes aku stagnan. Aku nak mengembang, aku tak tahu nak ngembang kat celah mana. Aku tak tahu aku kena beli mesin ke, aku kena hire sales ke, aku kena hire graphic designer ke, sebab aku tak tahu kekuatan company aku time tu kat mana, sebab semua benda pun aku buat sendiri. So bila after dalam setahun setengah lepas aku berkahwin, so aku dah start ada komitmen personal. Aku ada kereta, aku ada rumah, aku ada anak, aku ada isteri nak kena tanggung kan. So kat situ aku study balik. Bila kat situ aku study balik, aku pun dah ada team yang aku dah hire apa benda, dan aku ada partner ketika itu. Kita buat session berhad, kita study balik, okay ini kenapa kita bagi margin harga kepada customer macam ni, sebab okay ada kos-kos yang kita tanggung, persen-persen dia macam ni. Oh ini untuk bayar sewa, kita kena masukkan benda-benda situ. So Alhamdulillah sekarang kami dah semakin baik dari segi rekod. Alhamdulillah dah berapa tahun ni rekod kita cantik. Rekod cantik ni maksud aku bukan profit all the time, tapi kita ada rekod semua. So kita boleh tahu kalau kita defect ni kat mana,
masalah kat designer ke, masalah kat ni ke, atau even dengan marketing punya platform media ke, ni bagus ke, ni tak bagus, kita ada data tu. Dan bila ada data bagus dia, kita boleh target untuk tahun depan. Contoh, kau ada data tahun ni, kau untung contoh, kau buat sales 1 juta. So untuk dapat 2 juta tahun depan, kau tahu kat mana kau kena lebihkan, kat mana kau boleh target. Walaupun belum tentu capai tak capai, tapi untuk kau buat planning tahun ni berdasarkan current and lepas punya data, kau boleh fikir untuk bawa ke hadapan. So bila kau bercerita tentang boleh plan untuk ke hadapan, itu bercerita juga tentang dia seiring dengan mission dan vision. So bila kau ada mission, vision, engkau ada, bila ada data, mission, vision, engkau tahu nak bagi, contoh nak naik 2 juta, kau tahu nak KPI ni nak bagi pada siapa. Staff kau pun semua ada KPI sendiri. Sekarang kalau orang masuk kau tak ada data, kau nak cakap apa dengan dia? Saya nak awak buat sales 10,000. Berapa sales sebelum ni? Kita tak tahu. So kita tak boleh cakap je. Tentang kita cakap 10,000 pun tak lepas lagi. Sebenarnya sepatutnya 30 atau 40,000. So bila ada data, lebih jelas. Pengurusan staff lebih jelas. Pengurusan tentang bayar-bayar cost OPEX semua lebih jelas. Kau nak bagi KPI kat staff pun senang. Dan staff akan nampak masa depan company tu. Dia rasa stabil, dia rasa yakin dan terjamin dekat company ni. Sebab company ni ada menyediakan benda-benda ni. So kalau tak ada benda tu, jadilah pada macam aku beberapa tahun lepas, 2 tahun stagnan dan kau tak tahu nak ke mana. Duit mungkin ada time tu, tapi kau tak tahu pun itu sebenarnya sepatutnya kau dapat lebih ataupun memang macam tu je. Bila aku kaji-kaji balik, patutnya masa tu aku dapat lebih pada aku dapat. Tapi time tu aku rasa banyak sebab aku seorang. Bila aku start ambil hire staff, kenapa aku tak boleh ambil macam dulu Sebab bayar gaji. Dah kita terasa bayar gaji ni satu beban. Sedangkan kita yang silap dari segi pengiraan kos, pengurusan kewangan. So 3 benda yang aku cakap ni benda-benda penting. Aku summarize balik. Nombor 1 adalah kau kena kod pada tempat yang tak betul. Kau kena kod pada pelaburan, ilmu, team dan berkenaan dengan bisnes kau lah. Nombor 2 adalah kau meminta nasihat daripada circle yang salah. Kau belajar dengan, kau kena jumpa pada orang yang betul lah. Expertise ni kau kena jumpa orang ni, expertise ni kau jumpa orang ni. Nombor 3 adalah kau tidak merekod apa-apa data ataupun rekod tentang bisnes kau. Jadi kau tak tahu apa-apa sebenarnya company kau ni untung ke rugi. Dan bila kita pergi jauh sikit, macam mana kau nak bayar zakat, macam mana kau nak bayar cukai. So 3 benda ni basic, sebenarnya banyak lagi, tapi ni 3 benda basic yang aku harap sangat orang yang dah bermula atau belum bermula ataupun dah terlepas, patah balik, kita duduk balik, fikir balik, benda ni penting. Sebab kau tak boleh pergi jauh pun kalau tak ada benda-benda macam ni. So macam aku share sebelum ni, semua tips. So aku takut orang dah buat, tapi dia kena tahu juga precaution lah benda ni, supaya at least perjalanan dia orang tak terganggu dengan masalah-masalah macam ni. So insyaAllah berjumpa lagi kita daripada minggu depan dengan topik yang lebih hangat lagi. Ataupun kalau ada apa-apa soalan atau apa-apa pertanyaan, boleh komen di bawah. Kita akan bawa topik tu ke video akan datang. Terima kasih.